Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka usrah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama berjumpa pada malam ini dalam usrah Nadwah Ilmuan daripada Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuan ABIM. InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di ruangan Zoom atau yang sedang menonton secara langsung di live Facebook ataupun YouTube WAP TV. InsyaAllah pada malam ini kita nak membincangkan satu tajuk yang berkenaan dengan negara kita pada malam ini, negara kita pada hari ini, iaitu tajuknya ialah Sains Negara Madani antara pendukung dan kemunafikan. Seperti mana kita tahu pada umumnya secara umumnya pada bulan Januari tahun tahun ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melancarkan satu dasar kepimpinan negara iaitu Malaysia Madani ataupun yang asalnya daripada akronim bahasa Inggeris iaitu SCRIP, script kan. Jadi kita nak tahulah sebenarnya kita melihat secara realitinya masih lagi ramai masyarakat kita, rakyat kita yang belum masih lagi faham apa itu dengan negara madani dan apa yang dimaksudkan negara madani. Ada yang tak tahu pun apa yang terkandung dalam falsafah madani itu sendiri. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincangkan supaya kita nak membuangkan segala kekeliruan apa semua. InsyaAllah bersama kita pada malam ini dengan pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan ABIM iaitu Datuk Profesor Dr. Kamara Azizi Ibrahim. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita akan membincangkan satu topik yang agak hangat dibincangkan sejak Januari dan juga pada weekend baru-baru ni kita ada convention dan juga membincang perkara ini. Cuma saya nak bagi satu kefahaman kepada kita kerana ianya penting kerana dia akan menentukan ke mana arah tujuan negara kita. Jadi kalaulah kita mempunyai kefahaman yang tak berapa betul ada masalah nanti. Kalau tengok tajuk dia agak unik daripada tajuk ini pun pada dasarnya kita sebagai orang yang bergerak dalam dalam gerakan dakwah akan melihat apa yang saya akan bentangkan kerana itu ada clue dia iaitu tajuk dia Sains Negara Madani Antara Pendukung dan Kemunafikan. Mengapa kita kaitkan kedua-duanya ni, pendukung dan juga kemunafikan? Jadi kalaulah kita tengok daripada sirah kita akan dapati dalam sirah ni orang munafik ni timbul bukannya di Mekah. Dekat Mekah tak ada orang munafik. Kalau kita tengok dalam sirah, buku mana pun yang kita baca, kita akan dapati tak ada pun cerita orang munafik ni. Bilakah kita akan melihat orang munafik ni? Bila terbentuknya negara Madani, iaitu di Madinah Munawarah. Jadi bila terbentuknya negara itu, maka adalah kemunafikan ini, orang munafik, orang hipokrasi ni. Jadi saya nak paralelkan cerita ini ataupun daripada sirah dengan apa yang berlaku sekarang Datuk Seri Dr. Ibrahim bawa konsep ini juga dan saya rasa itu satu konsep yang amat baik dan perlulah kita menjadi pendukungnya dan amat malang lah bagi kita yang masih lagi keliru dalam hal ini dan masih lagi mempunyai sifat hipokrasi ni.
iaitu kemunafikan ini. So di sini penting ya, kerana perbezaan ni antara keduanya amat jauh. So, pendukung dia akan masuk syurga kalau nak ikutlah istilah yang patutnya, dan orang yang munafik ini akan masuk ke dalam neraka yang paling dalam sekali. So dia satu statement yang agak berat lah dari segi tersebut. Jadi ini adalah dua buku yang diterangkan oleh Saudara Hakim baru-baru ni, iaitu apa nama dua buku. Satu ialah dalam bahasa Malaysia iaitu Madani, dan lagi satu ialah dalam bahasa Inggeris, skrip. Bergantunglah kalau lah kita biasa dengan bahasa Inggeris, kita akan suka baca skrip. Tapi kalau kita biasa dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, maka kita akan suka baca Madani. So skrip itu kita ambil daripada ringkasan dia jugalah, iaitu sustainability, care and compassion, respect, innovation, prosperity dan trust. Jadi berbanding dengan Madani pun sama jugalah. Yang kita ambil adalah kemampanan, A itu kesejahteraan, dan D itu daya cipta, A itu hormat, N itu keyakinan, dan I itu insan ya, ataupun care ataupun compassion ya, okey. Jadi apa yang saya akan buat sekarang ni ialah buat satu simple saja. Kita sebagai pengkaji ya, biasanya kita akan menggunakan satu kaedah SWOT ya, iaitu strength, weakness, opportunity dan juga threat ya, terhadap negara madani. Ini di mana strength dan weakness itu kita bercakap mengenai internal factors, dan opportunity dengan threat itu kita cakap sebagai external factors. Jadi kita akan bincang perkara tersebut ya, terhadap negara madani ini. Jadi saya menjadi satu kebiasaan kali ini, nampaknya saya akan karang satu buku ya, yang ringkas saja ya, dalam paling banyak pun 100 muka surat ya, untuk membantu ya bagi siapa yang mengikuti ya presentation saya ni, kerana saya dapati banyak persoalan ditimbulkan ya mengenai beberapa perkara yang saya sebut. Walaupun saya anggap agak mudah dan difahami ya, tetapi nampaknya ada juga soalan. So buku yang special untuk malam ini ialah serangan atas Islam Madani. Ini adalah tajuk buku tersebut ya. Jadi loosely saya ambil daripada buku ini yang sekarang ni available dah dekat market, itu serangan atas Islam Madani ya. Jadi apakah di serangan-serangan tersebut ya, nanti kita akan melaluinya secara ringkas. Dan ada 2-3 buku lain yang saya rasa sesuai juga yang berkait, iaitu Rubrik Alternatif, Reformasi Sistem Kewangan Islam, yang ini saya bincangkan minggu lepas, Reformasi Sistem Kewangan Islam, Bunga Sifat. Dan untuk minggu depan saya akan bincang mengenai pendidikan aras tinggi. Jadi sekarang ni secara alhamdulillah lah, dengan bantuan Allah, saya dapat setiap kali saya buat presentation, saya tulis buku sekali at the same time. Okay, so bagi yang berminat lah, bagi yang berminat untuk membaca buku ni, kos dia lebih kurang RM30, nak iklan sikit lah. Kalau siapa yang berminat boleh hantar dia ke CIMB 0706 340 207, okay, dan just WhatsApp kepada saya, kata sudah bayar, maka saya akan postkan kepada tuan-tuan. Jadi harga RM30 itu termasuk harga post sekali lah. Okay, so iklan sikit lah kali ni. Okay, so apakah dia contoh terbaik ya? Bila kita bercakap mengenai Madani ni, kita akan kait ke dalam golongan-golongan contoh yang terbaik ya. Jadi bergantung kepada bidang ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, dia akan berceritakan mengenai contoh terbaik ni, sama ada dari segi akhlak, dari segi negara, dari segi rakyat terbaik, pemerintah yang terbaik. Nah, jadi kita kalau boleh kita tengok yang terbaik, kerana itu adalah menguntungkan kita. Kalau kita boleh ikut contoh-contoh yang terbaik, maka kita akan mempunyai masa depan yang cerah. Kalaulah kita ikut contoh-contoh yang tak baik ya, sebagai contoh rasuah dan lain-lain itu, dia akan merosakkan negara.
Dia akan menyebabkan, ataupun contoh-contoh lain lah, banyaklah contoh-contoh yang tak baik. Okey, jadi apakah dia dari sisi akhlak? Dalam Al-Quran diceritakan dan juga daripada hadis bahawa akhlak yang terbaik ialah akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu adalah akhlak yang terbaik, dan nilainya disebut ialah dia adalah Al-Quran. Siapakah contoh Al-Quran yang bergerak? Maka Nabi Muhammad SAW. Negara yang terbaik pula ialah negara Sabah. Negara Sabah ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Sabah. Ia baik, diampun, dan rezeki dia melimpah. Itu negara yang terbaik yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan rakyat terbaik juga adalah rakyat Sabah, kerana mereka ini uniknya mereka ni golongan yang bersyukur dan mereka ni bertakwa. Jadi ini dia unik orang Sabah. Dan pemerintah yang terbaik sebenarnya yang kita ketahui juga daripada Al-Quran ialah Nabi Daud alaihi salam, iaitu dia melaksanakan perintah Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan perintah Allah, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Jadi kita dapati bahawa kunci dia, kalau kita tengok semua ni, terbaik itu pada asasnya ialah melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita nak cakap lebih lagi, pasal Al-Quran itu adalah perintah Allah. Yang lain itu pun perintah Allah. Jadi selagi kita berpegang kepada perintah Allah, maka kita akan dapat contoh yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah diceritakan bahawa telah diriwayatkan, datanglah Sa'ad bin Hisham bin Amir kepada Aisyah radhiyallahu an, berkata, aku berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahu aku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, ya, aku membaca. Dia menjawab, sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi tengok dulu maka Rasulullah itu akhlak dia adalah Al-Quran. Jadi itu adalah terbaik, akhlak yang terbaik. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Dan bagi ayat untuk yang menerangkan negara yang terbaik ialah A'udzubillah minasyaitonir rajim, dalam surah As-Saba ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Ini sungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka dikatakan kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukur kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Mengampun. Jadi kita hendak negara itu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barulah itu negara yang terbaik. Apakah ada ciri-cirinya kalau kita tengok Nah itu dia ciri-ciri tadi. Iaitu pertama kita dapati ciri negara terbaik ini ianya adalah baik, baik untuk semua orang. Tak kira lah rakyat dia semuanya mendapat kebaikan daripada negara tersebut. Dan negara ini pula diampun. Maknanya kalau buat mistake sikit-sikit, Allah akan ampunkan mereka. Jadi maknanya Allah itu sentiasa membantu negara ini. Dan rezekinya melimpah. Melimpah maknanya banyak. Banyak. Dan nanti saya akan ceritakan mengenai negara Sabah ni, macam mana melimpahnya rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan apakah dia ciri-ciri rakyat negeri Sabah ni? Mereka bersyukur. Jadi mereka bersyukur ke atas kurnia rezeki oleh kerana negara dia baik dan diampun oleh Allah. Mereka bersyukur di atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan mereka juga bertakwa, iaitu mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi ciri pemerintahnya pula, ini yang unik dia. Ciri pemerintahnya, dia create this ekosistem takwa ni, ekosistem takwa. Inilah dia harapan kita
untuk Malaysia. Ya, kita harap Malaysia juga ya mempunyai Perdana Menteri yang baik, dan Perdana Menteri ini pula mencipta ya sistem takwa ni ya di dalam ekosistem takwa ni dalam negara ini. Maka dengan itu maka kita akan diberkati oleh Allah. Ya, diberkati oleh Allah untuk membentuk negara. Dan inilah dia negara madani. Negara madani. So, apa yang kita sebut di sini ialah change of agenda, ya, perubahan agenda. Kerana sebelum ini kita dapati negara kita puak penganda, kucak kacir, ya, rasuah banyak yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang salah guna kuasa dan lain-lain lagi. So now we want to change. We want to change to a better keadaan. So perubahan ini ya, perlu kita lakukan bersama. Ya, dan ini is agenda change ya. Maknanya perubahan agenda. Ya, kita akan tukar dia dan kita lihat kita punya strength, weakness, opportunity dan threat. Dan daripada situ insya-Allah kita akan dapat satu negara yang diberkati oleh Allah. Ya, itu dia tujuan kita. Jadi Allah ada berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Keadaan bangsa itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita kena buat perubahan dulu, barulah Allah akan membuat perubahan kepada kita. Ini adalah dalam surah Al-Anfal ayat 53. Dan perintah dalam Al-Quran kalaulah kita tengok dari segi daulah kita dapati ada berapa dari segi status, nama dan event. Status dia kalau dilaknat oleh Allah ataupun dirahmat oleh Allah ataupun berubah kita dapati yang dilaknat oleh Allah adalah Namrud kerana dia menentang Allah. Begitu juga dengan Fir'aun, dia menentang Allah. Dan yang mendapat rahmat ialah Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berubah hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia membuat perubahan dalam negara dia. Dan juga Balqis juga membuat perubahan. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Dan apa yang dilakukan ialah Namrud, dia cuba membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Fir'aun dengan multinational dia, peniaga dia, iaitu Qarun, telah menghancurkan negara dia. Nabi Sulaiman menjadi raja bagi semua makhluk di dunia ni dan memberi rezeki. Nabi Daud dari segi keadilan dia terhadap penduduk-penduduk dia. Nabi Muhammad adalah yang paling lengkap sekali lah dari segi rahmat dia kepada rakyat dia. Nabi Yusuf, kalau kita nak tengok dari segi politik macam mana politik jahat ni berlaku, maka kita boleh belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Dan Ratu Balqis, walaupun dia baik, dia melakukan pemerintahan yang baik, tetapi oleh kerana dia memerintah matahari, maka amalan yang salah itu menyebabkan dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Dan dia berubah, maka dia mendapat rahmat daripada Allah. Jadi itu pemerintah dalam Al-Quran. Jadi kita should learn daripada pemerintah-pemerintah yang ada dalam Al-Quran ini, supaya kita juga memilih pemerintah yang sesuai bagi negara kita. Jadi Al-Quran yang kita kata yang bergerak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Negara yang mengikut Al-Quran adalah Madinah Munawwarah. Jadi kita dapati bahawa ada contoh. Bukanlah kita ni tak ada contoh Madinah Munawwarah. Jadi di sini kita penting untuk memahami bahawa kumpulan yang terkecil dalam sesuatu negara itu adalah individu.
Dan individu tu kalau dia nak terima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mestilah mempunyai sifat berikut. Ini disebut dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibaca ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini dia orang-orang yang individu yang kita hendak diri kita pun menjadi macam itu. Kalaulah kita ni Al-Quran dengar pun, nama Allah dengar pun tak ada apa efek jadi jauh lagi lah kita kena perbaiki hati kita ni supaya dia menjadi lebih baik lagi. Dan ciri-ciri pemerintah yang menerima bantuan Allah pula Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Iaitu orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, membawa pemerintah, nescaya mereka mendirikan solat, dia berbuat sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Inilah dia pemerintah yang diterima bantuan oleh Allah. Allah akan beri bantuan pada mereka kerana mempunyai sifat-sifat ini, iaitu mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi kita ada dua, ciri individu kita perlu ada, ciri pemerintah kita perlu ada. Jadi kita ni perlu bantuan Allah ni. Kerana kalaulah kita dapat bantuan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, untuk memberikan ampunan kepada orang mukmin, yang kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha dengar lagi Maha mengetahui. Ini dia yang kita hendak. Ya Allah membantu kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kita perlu ingat dalam hal ini juga disebut dalam surah Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalang orang dari jalan Allah. Janganlah kita masuk orang macam ni Bila nak tengok ada jalan Allah yang baik, maka kita bagi pula duit pada dia supaya dia menghalang dari jalan Allah. Mereka akan menampak harta itu kemudian menjadi kesesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka Jahannam lah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ini warning bagi orang yang beri duit untuk menyekat pergerakan apa yang syariah Allah nak ditubuhkan di muka bumi ini.
Diriwayatkan oleh Farwah bin Musa'i Al-Muradi, ya. Ini diceritakan tentang Sabak ni. Wahai Rasulullah, apa itu Sabak? Ini hadis, ya. Nama tempat atau seorang wanita? Beliau menjawab, Sabak bukanlah nama tempat atau seorang wanita, tapi dia adalah seorang lelaki yang melahirkan 10 orang Arab. 6 orang dari mereka menuju ke arah kanan, iaitu Yaman, sedang 4 orang dari mereka menuju ke arah kiri, iaitu Arab Saudi dan Syam. Adapun yang arah kiri adalah suku, diceritakanlah suku dia. Apa yang menuju ke arah kanan adalah suku-suku berikut. Jadi, As-Sabak ni sebenarnya ialah seorang lelaki. Dia adalah orang kata tok nenek bangsa Arab, ya, tok nenek bangsa Arab. Sabak adalah nama seorang lelaki dan ada banyak suku yang berasal daripadanya. Dalam hadis ini menjelaskan 10 nama-nama dari keturunan Sabak. Namun ada yang menyebut khilaf nama di antara mereka, di antaranya ada yang bernama Bajila dan seterusnya. Ingat, ya, Sabak ni kebanyakannya berada di Yaman, ya, di Yaman. Jadi lafaz sabak, kita baca, ya, maka tanwin di pada akhir ataupun bisa juga tidak, ya, tak perlu sabak tu ada tanwin ataupun tidak. Jadi sabak itu adalah satu nama kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka lah, nama orang lelaki, ya, nama dia Sabak. Jadi di situ diceritakan mengenai 2 kebun, ya. Dan dikatakan makanlah mereka daripada rezeki kebun itu, bersyukurlah mereka di atas kebun, ya. Dan oleh kerana negeri itu, ya, mempunyai tidak ada tanah yang tandus dan tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada alat besar darah dan tidak ada kelengking dan tidak ada ular. Jadi ini adalah satu tempat yang paling baik. Kutu pun tak ada kat situ. Jadi dia bersih, ya. Jadi ini ada yang Allah sumpah, dalam surah mengenai As-Sabah ni, iaitu satu tempat yang baik, ya. Makan pun rezeki dia mudah, ya. Dan rakyat dia bersyukur, ya, atas nikmat yang telah diberikan. Jadi Sabah ni memanglah menunjukkan kebesaran Allah. Tempat dia subur, ya, sehingga diceritakan ada seorang wanita, ya, yang melalui lembah Sabah ni. Dia pergi ke ujung, dia katakanlah dia nak melalui kawasan ini. Kalau dia bawa bakul, ya, bakul dia akan penuh dengan buah-buahan pada time dia keluar daripada kawasan lembah Sabah. Jadi itulah keberkatan, ya, tempat ini. Diceritakan oleh 2 kebun. Jadi kita haraplah negara kita Malaysia ini akan mempunyai, ya, rezeki yang sampai begitu sekali lah. Jadi ni detail-detail dia lah. Jadi konsep masyarakat madani ni boleh diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, ya. Dan ianya kalau kita nak terjemahkan, ianya ada bermaksud civil society, ya, civil society. Dan memang banyaklah masyarakat, apa orang kata, orang terjemah konsep madani ni, ya. Jadi bila kita cakap mengenai civil society, ya, so, apa nama Anwar kadang dia marah jugalah kerana kita sebut nombor-nombor apa semua ni, dari segi growth figure, investment dan lain-lain lagi, dan selalu kita lupa, ya, mengenai humanistik ini, ya, iaitu humanistik ekonomi. Jadi itu yang dicadangkan, ya, bahawa perlu dia ambil consider, ya, mengenai the humanistic view tersebut. Jadi bila kita cakap mengenai civil society, ini civil society, ya, ataupun madani dari segi terjemahan, ya, kalau dalam bahasa Inggerisnya lebih civil society. Jadi civil society ni selalunya timbul bila ada pemerintahan yang tidak, apa orang kata, melaksanakan tanggungjawab dia sebagaimana yang sepatutnya. Maka ada segolongan, ya, masyarakat akan cuba membetulkan kerajaan yang ada tersebut. Jadi yang itu yang dikatakan civil society. Dan selalunya mereka ni adalah NGO, iaitu non-governmental organisation. Jadi ini kalau kita lihat pada tahun 1980-an, ya, dia mula terkenal, dan especially di negara Eropah dan juga Latin Amerika.
Jadi ianya dianggap sebagai the third sector, ya. Kalau kita ada kerajaan, kita ada commercial punya sektor, dan ini adalah sektor yang ketiga, ya, yang cuba memperbaiki kerajaan, ya, memperbaiki kerajaan. Dan ianya pada dasarnya di luar kerajaan, ya. Maknanya rakyat, ya, dekat luar, ya. Tetapi apa yang Datuk Seri Anwar cuba bawakan ialah dia kata Madani ni kita bukannya kat luar tapi kita kat dalam. Jadi ni yang unik ni, maknanya ada, ya, orang-orang yang mempunyai satu sifat yang ingin memperbaiki, ya, melakukan perkara-perkara yang baik-baik saja. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Madani tersebut. Jadi kalaulah civil society itu dia adalah citizen yang orang luar, ini tidak. Dia mahu supaya civil society itu bukannya datang dari luar tetapi datang, ya, daripada dalam pemerintah itu sendiri, which is quite unique lah. Dan kalaulah sesiapa yang membuat kajian sejarah, dia akan dapati pernah tengok society yang itu. Society yang itu hanya ada di Madinah Munawarah, pada zaman Rasulullah. Maka kita dapati, ya, Madinah itu dari segi pemerintahan dia adalah internal, ya, maknanya diperbaiki secara dalaman, bukannya oleh orang luar, ya, orang luar sama ada masyarakat ke ataupun lain-lain. Inilah dia apa nama dia punya blueprint dia, ya, blueprint tersebut. Jadi kalau national contact, kalau mengikut civil society yang takrifan Muhammad Saleh ni, dia duduk kat luar. So dekat global punya kita dapati tak ada rakyat. Jadi tak ada rakyat itu yang dia createkan juga civil society ni dekat luar. Jadi itu yang kita jadi ada international civil society kat luar. Tetapi saya ingat perkara ini adalah satu mistake lah yang sudah kita tak perlu, ya, kita kena ikut, ya, apa yang Datuk Seri Anwar cadangkan, iaitu the civil society to must come from the internal, the internal factor, bukannya kena clear keluar kat luar untuk memperbaiki benda yang kat dalam, which is wrong lah. Kalau cara Islam memang tak betul lah itu. Okay. Jadi dalam hal ini, ya, kita penting, ya, untuk memahami bahawa civil society yang dibawa ini adalah pembetulan atau kebaikan itu datang dari dalam dan bukan dari luar. Jadi untuk itu, ya, kita tak boleh guna konsep civil society yang digunakan oleh apa yang ditunjukkan lah dalam gambar-gambar ni. So kita punya civil society berbeza, iaitu ianya self righteousness, maknanya kita membuat pembetulan daripada dalam, dan bukannya daripada luar. Jadi untuk yang itu, ya, kita kena apa orang kata berusaha untuk mengenali diri kita. Yang ini kalau kita tengok dulu-dulu bangsa Malaysia, Islamic Hadari, Satuan Malaysia, Malaysia Baru, Malaysia Prihatin, Keluarga Malaysia, Malaysia Madani, semuanya tak berjaya, ya. Jadi inilah kita dapati, ya, mana uniform sekolah yang berbeza-beza bagi negara yang berbeza-beza. Jadi dianya tidaklah sesuatu yang berjaya akhirnya. Jadi apa yang kita bercakap mengenai Madani ni, dia ada beberapa, kita ada visi dia untuk membangunkan tanah air yang lebih mampan. Jadi visi kita ialah untuk menjadikan negara yang mampan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insan. Ini sebuah negara yang ada itu. Tetapi, ya, kita akan hadapi kerumitan, ya, percanggahan dan kekacauan atau keserentakan ataupun masa depan, ya, kerana dia akan beri kesan kepada ekonomi dan kewangan, perundangan, institusi, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, bandar dan luar bandar. Jadi bagi Madani yang kita maksudkan, ya, keseluruhannya ialah maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan, yang bukannya masyarakat dan generasi lain, usaha untuk membentuk masyarakat dengan mempunyai nilai-nilai murni, kekeluargaan dan manhaj itu terletak kepada pembinaan masyarakat. Jadi dari situlah kita akan dapat satu negara yang nanti, ya, yang dikehendaki oleh semua.
Jadi cara yang terbaik ialah kita boleh buat SWOT analysis. Kita tengok kita punya strength, weakness, opportunity dan threat. Jadi kerumitan itu kita boleh istilahkan sebagai strength, pencanggahan oleh weakness, kekacauan sebagai threat, keserentakan sebagai opportunity, dan masa hadapan dan perubahan kita anggap sebagai threat. Jadi bila kita buat SWOT analysis ini, maka kita akan ada satu carta yang boleh kita work on, the strength tu kerumitan, weakness pencanggahan, opportunity keserentakan, dan threat itu kekacauan masa hadapan dan perubahan. Itu adalah threat untuk masa depan. Jadi bila kita pencanggahan itu, iaitu pencanggahan yang wujud dalam dasar kita. Kekacauan itu adalah apa saja peristiwa yang mewujudkan kekacauan pada masa akan datang. Dan kerumitan ialah persoalan yang perlu jawab, apakah kita memiliki mekanisme untuk menghadapi kerumitan itu. Keserentakan berarti kita dasar-dasar yang rumit itu boleh tak kita serentakkan, yang ini bertindak secara serentak di satu sektor. Dan masa hadapan dan perubahan ialah kita tengok apakah akan berlaku pada masa hadapan, adakah ada masalah ataupun tidak. Jadi bila kita combine ini, maka kita boleh buat satu SWOT analysis seperti gambar rajah ini, iaitu kita buat dari segi ekonomi. Katakanlah kita ambil ekonomi, maka ekonomi dan kewangan kita boleh tengok dari segi dia punya risiko program dia, risiko dasar, risiko rakan, risiko masyarakat dan risiko masa. Begitu juga perundangan pun semuanya ada risiko masing-masing, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan luar bandar. Jadi semuanya ada risiko masing-masing yang kita boleh plot bagi semua daerah kita, semua daerah, semua negeri, semua jabatan, semua kementerian. Jadi dengan itu lebih jelas apa yang kita nak laksanakan. So cara yang patut dilakukan untuk kita semua ialah kita dah tahu dah ini adalah negara madani yang kita hendak. Perlu ada ekonomi dia, kewangan dia, perundangan dia, institusi dia, pendidikan dia, kemasyarakatan dia, kebudayaan dia, bandar dia dan luar bandar. Jadi kita akan bagi satu takrifan, baca takrifan umum dan takrifan kami, itu takrifan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian apa yang kita lakukan ialah kita tengok pula takrifan, katakan untuk jabatan itu, dalam kes saya letak Pulau Pinang lah, takrifan negeri Pulau Pinang, takrifan jabatan pendidikan, katakan takrifan untuk itu, untuk kesemuanya ni. Jadi dari situ kita boleh buat SWOT analysis ini, daripada SWOT analysis ini. Jadi dengan itu kita boleh gunakan SWOT analysis itu dengan menggunakan apa yang kita panggil sebagai metric TAUS, dan kita boleh buat perencanaan strategi penggunaan, dan daripada situlah kita akan ada sama ada konsep strategi korporat ataupun strategi fungsian. Okey. Jadi daripada sinilah kita akan dapat satu definisi visi, kita dapat ciri-ciri visi, kita akan dapat definisi misi dan komponen visi, dan daripada itu objektif yang perlu kita laksanakan, dan ciri-ciri objektif tersebut yang berdasarkan kepada SMART. Jadi ini adalah langkah yang kita boleh buat daripada visi ke misi, dan daripada analisis SWOT dan metrik TAU dan strategi kita mendapat objektif, dan dari situ kita dapat plan tindakan, inisiatif tempoh, bajet dan lain-lain, dan ganjaran yang kita boleh dapat. So that is a typical lah yang ingin dicapai, sebagai contoh objektif untuk takrifan Pulau Pinang. Jadi dan contoh template plan pentindakan yang boleh kita buat, okay? Jadi kita boleh tentukan dapat strategi kepimpinan kos, strategi perbezaan, strategi fokus. Jadi aktiviti dalam kumpulan juga boleh membuat berdasarkan pada TAU ni, metrik TAU ni boleh kita gunakan. Dan saya faham, boleh katakan semua orang kita memahami, tahu menggunakan ini. Kerana sekolah-sekolah menengah kita pun dah diajar macam mana nak guna ini. So dengan itu kita boleh lihat masyarakat dan kawasan, perundangan, ekonomi, kewangan, institusi, pendidikan, kebudayaan dan bandar, semua ni kita boleh tengok bagi setiap satu sektor dan juga luar bandar. Jadi kita akan dapat satu yang komplit lah, satu picture yang komplit, apa yang perlu yang kita lakukan dan apakah dia sasaran-sasaran yang perlu kita laksanakan. Jadi dengan itu kita akan boleh gunakan the Alvin framework untuk menentukan kesemua perkara ini. Okey.
Dan pemantauan boleh dilakukan oleh Department of Statistik Malaysia, kerana mereka mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tersebut. Rasulullah pernah bersabda, aku kagum dengan orang mukmin dalam menghadapi takdir Allah. Jika Allah berikan kebaikan kepadanya, maka dia memuji Tuhannya dan bersyukur. Dan jika ditimpa musibah, dia tetap memuji Tuhannya dan bersabar. Orang mukmin diberi pahala dalam sesuatu, sehingga suapannya dia masukkan ke dalam mulut isterinya. Jadi tengok, Rasulullah bersabda ini. Okey. Cuma yang jadi masalah kita sekarang ni ialah bila kita ada negara Madani, sebagaimana adanya negara Madinah Munawarah, maka akan adanya orang munafik. Itu adanya orang munafik. Ini musuh dalam selimutnya sebenarnya. Hipokrasi ni adalah to be one is not, to be what one is not. Maknanya dia jadi orang yang dia bukan sebenarnya. Itu dia hipokrasi. Jadi kita ada muka lain yang kita hadapi. Jadi hipokrasi ini advocate behaviors that one does not practice. Dia sebenarnya tak practice pun behavior tersebut. Jadi dia unavoidable dan unnecessary lah hipokrasi ini. Okay. Jadi kalau dia ada moral, dia akan cubalah mengatasi hipokrasi. Jadi musuh negara Madani ni, kalaulah dari segi individual kita kata musuh dia ialah akal dan nafsu, tetapi di peringkat negara ialah munafik dan musyrik. Jadi kita kena berhati-hati dalam negara Madani. Jadi munafik ini macam mana yang disebutkan tadi ialah lubang tempat bersembunyi. Dalam Islam nampak macam orang Islam, tapi sebenarnya dia bukannya. Dia mempunyai kekufuran, dia tak sebut apa yang dibuat tak sama. Dan ada 10 sifat orang munafik dalam Islam yang kita kena jaga-jaga. Pertama ialah mereka bohong, suka mempermainkan agama, dengki, khianat, ingkar janji, malas beribadat, berprasangka buruk pada Allah, lebih dekat pada musuh Allah, dan kedekut dan mengejek Rasul. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Jadi kita tak masuk dalam golongan ini. Jadi pengertian munafik dan munafik adalah orang yang nifak, dan bahasanya dia bergantunglah. Kalau dia itikat dia yang munafik, maka amat bahayalah. Jadi masalah hati yang tersembunyi, kalau zaman Rasulullah hanya Huzaifah dia yang tahu siapa dia orang munafik. Orang lain semua tak tahu. Okey, dia menyusup di tengah-tengah orang Muslim, dan ini timbul kerana kesenangan dunia, kerana nak rebut kesenangan dunia. Jadi kita kena hati-hatilah dengan orang ini. Okey, munafik ni berbahaya sebenarnya. Sakit hati yang sangat bahaya. Dia seperti ular berkepala dua. Lebih bahaya dia orang kafir lah, kerana dia menggunting dalam lipatan, merosakkan kita. Jadi kalau tengok dalam Quran banyaklah ayat-ayat mengenai ini, dan even ada satu surah dinamakan surah Al-Munafiqun. Jadi kita kena jagalah. Jadi Rasulullah sendiri dia tak membunuh orang munafik ni. Bagi Rasulullah, dia kata apa yang kita perlu lakukan 3 perkara saja. Dengan membaiki akhlak dan perilaku kita sendiri, dengan memberi nasihat dan dakwah yang baik kepada orang munafik, dan menjaga jarak dan tidak terlalu dekat dengan orang munafik. Jadi itu apa yang Rasulullah buat. Orang tanya Imam Syafi'i, pasal apa Rasulullah tak nak bunuh orang munafik ni aja? Dia kata nanti takut nanti orang cakap bahawa Rasulullah membunuh sahabat-sahabat dia, kerana dia mereka ni nampak macam orang Islam, tapi yang sebenarnya mereka bukan. Okey. Jadi orang munafik ni kita kena jagalah. Dalam surah Taubah ayat 47, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa qabala wa la awda'u hilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Dia orang munafik ni jika mereka berangkat bersama-sama kamu, maknanya kalau ikut kita, kita kena jaga. Nescaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerosakan belaka,
Dan tentu mereka akan gegas-gegas maju ke muka di sebelah, di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang yang amat suka mendengar perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini memang sentiasa akan mengacau orang mukmin, ya. Jadi apa yang kita hendak ialah negara seimbang. Bukan Melayu perlu pendidikan, kekayaan dan warga negara. Dan orang Melayu pula perlu kesultanan, perlukan pendidikan dan juga kekayaan. Jadi kalau kita boleh balance yang kedua ini, maka akan berjayalah kita. Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfa'ta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mensatukan hati mereka, walaupun kamu belanja semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak akan dapat mensatukan hati mereka. Akan tetapi Allah mensatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Berjana, Maha Bijaksana. Jadi kita kenalah berdoa kepada Allah, ya, supaya Dia menyatukan hati-hati kita ini. Baru-baru ni pada weekend ni saya tambah slide ini. Dia kata rakyat tak kira mereka datang dari mana pun dia perlu yang ni. Makanan, kualiti pendidikan, penyediaan buang kerja dan menyediakan rumah. Di mana makanan dia kata perlu ada food security, ya, seperti mesti ada ayam, telur dan itu. Kualiti pendidikan pula mesti dari segi sekolah rendah, sekolah menengah dan program TVET ke, ya. Menyediakan peluang pekerjaan bila dalam sekolah mereka perlu ada kerja, dan menyediakan rumah, bukan hanya rumah tetapi juga ada jalan ke rumah dia, dan kemudian rakyat mahukan utility dan kerajaan perlu mempunyai kebolehan membawa pelaburan supaya ada pekerjaan. Ini pandangan ada seorang bekas menteri lah pada hujung minggu yang lepas. Very interesting, ya, statement, ya. Jadi dia kata kalau jahat tak berniaga, jadi bagilah pelabur-pelabur dan usahawan mereka sendiri yang berniaga. Very interesting statement, ya, daripada seorang ahli politik. Tapi saya rasa dia agak limited lah dari segi pandangan dia. Bagi saya adalah lebih baik kita berpegang kepada Sustainable Development Goal ataupun SDG, iaitu there shouldn't be any poverty, there shouldn't be hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, customer, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, dan participation for the goal. Saya ada bincang ni dalam SDG, jadi panjang nak bincang, ada 17. Saya rasa negara kita hendaklah berpegang pada ini reda daripada menteri tadi lah. Menteri tadi agak limited scope dia, agak limited scope. Ini dalam bahasa Arab. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Profesor atas pembentangan sebentar tadi. InsyaAllah kita dapat melihatlah realiti sebenar apa yang dimaksudkan dengan negara madani, bagaimana nak memahami madani itu sendiri, insyaAllah. Okay, baik. Saya rasa saya nak buka lah ruang kepada ahli usrah untuk berikan sebarang komentar ataupun berikan sebarang kalau ada nak tanya soalan ke apa-apa ke, silakan, insyaAllah. Dan jika ada yang daripada ruangan Facebook ataupun YouTube yang ingin berkongsi, boleh hantar di ruangan chat dan insyaAllah akan ada teknikal yang akan sampaikan di ruangan Zoom. Nampaknya Pak Nik dah buka kamera. Silakan Pak Nik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi dan juga Prof yang telah memanjangkan idea membangun negara
uh, Malaysia berteraskan kepada 6 nilai madani. Saya sekadar menambah apa yang Prof sebut tadi tentang apapun ia bermula dengan diri. Maknanya pembaikan diri barulah pembaikan orang lain. Jadi yang Perdana Menteri telah antara lain mengasaskan madani itu berteraskan kepada surah Hud ayat 88. Itu di antara key source lah ya, yang dibincang tadi oleh Prof tu adalah huraian-huraian yang melibatkan kefahaman kita kepada madani. So maknanya sesiapa yang ingin bincang tentang madani itu harus menguasai ayat 88 surah Hud. Itu di antara key dia lah kan. Yang disebut di situ, in uridu illal islah mastata'tu, yang disebut oleh Nabi Allah Shu'aib bahawa aku tidak mahu apa-apa pun melainkan untuk membawa islah, membawa reform. So kita guna reform, islah ataupun perubahan. Kemudian dia bukan habis di situ, dia mastata'tu, maknanya perubahan itu secara bersungguh-sungguh. Jadi bukan satu penggal. Mungkin memerlukan paling pendek 2 penggal untuk mengubah keadaan itu. Itu yang Dr. Azizi sebut, bermula dengan diri dan benda yang baru. Baru maknanya satu kejutan. Yang dulu orang idea daripada orang luar. Sekarang PM bawa idea tempatan hasil daripada pengalaman yang begitu lama. Jadi sebab tu timbul istilah reformasi tu. Maknanya daripada istilah asal islah mastata'tu. Maknanya perubahan yang bersungguh-sungguh, bukan sekadar touch and go, tidak touch and go, tetapi kita kerabat dia tu sehingga dia menjadi sebahagian daripada kita. Jadi akhir sekali apa yang telah disebut oleh PM sendiri ialah reform itu bermula dengan reform diri. Gitu. Yang Prof sebut tadi tu. Jadi reform bermula dengan reform diri. Kemudian diikuti oleh reform institusi. So maknanya mula-mula diri, lepas tu keluarga. Gitu. Lepas tu organisasi di mana kita berada. Di kampus, di syarikat, di sekolah, di institusi jabatan, kementerian, kerajaan. Tapi menteri itu nak kena reform. Kemudian dia akan bawa reform dia tu kepada anak buah dia di kementerian atau dalam keluarga dia. Dan dia tidak berakhir di situ. Lepas reform institusi, maka kesemua yang
dalam institusi itu, katakanlah semua pegawai di kementerian itu akan reform pula masyarakat yang mereka dampingi. Itu yang dipanggil reform community. Jadi reform diri, reform institusi, reform community. Ini besarlah bendanya. Dan kalau kita orang jamaah ni rasanya tak cukup tangan lah nak buat benda ni. Cuma kena ingat bahawa reform madani itu semua adalah lanjutan daripada amal Islami kita. Jangan pisah dengan tradisi yang telah kita bawa sekian lama. Kita nak membawa Islam. Jadi reform diri pun dalam konteks itu. Kita bawa reformasi pun dalam konteks itu. Kita mengisi madani pun dalam konteks yang sama. Begitu. Dan tentunya ada kebijaksanaan lah. Ya. Supaya apa yang kita buat itu menjadi manfaat untuk warga Malaysia. Bukan untuk warga Islam sahaja. Sebab kita ni sebuah negara. Dan sewajarnya apa yang dilakukan oleh orang Islam itu bermanfaat untuk mereka dan bermanfaat untuk yang bukan Islam. Itu yang sewajarnya. Jadi tak timbul soal munafik tadi. Tapi Prof guna munafik tu keras sangat. Kenapa tidak kita guna istilah ialah bunyi Inggeris lah sikit. Hypocrite. Hypocrite. Hypocrite tu lebih ringan daripada munafik. Munafik dia menakutkan. Kalau hypocrite jadi nampak agak friendly sedikit. Ya, kamu ni ilmu ada tapi akhlaknya masya-Allah hypocrite. Gitu kan. Kalau munafik tu menakutkan. Seperti itu dan saya minta anak-anak muda dapat bersamalah dalam bidang mereka masing-masing. Kalau dia lawyer, dia ahli ekonomi, dia guru. Dan itu PM tidak akan arah. Dia tak akan arah. Kita yang nak kena arah diri untuk buat. Sebab tak larat dengan segala macam Dr. M yang mabuk kuasa tu yang Allah. Yang Syekh Serban yang tadilah yang hipokrit tadi. Kata penat anda tengok. Kita lah nak kena ambil cushion tu supaya dapat kita buat dengan baik. Terima kasih banyak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nik. Memang betul lah, kita dalam kita membentuk masyarakat ni, kita kena start dengan individu dan seterusnya naik ke atas lah. Dan adalah penting bagi kita untuk realize bahawa kerja ni bukan mudah dan kita telah melalui dia lama lah. Kalau nak ikutkan daripada tahun 70-an lah kita cuba bina ini masyarakat ini, tetapi dalam pada itu bagi saya lah kena guna juga istilah munafik ni apa ni, kerana pada zaman Rasulullah dulu orang munafik ni tak ada. Jadi kita dapati sekarang ni bila Datuk Seri Anwar jadi PM, saya nampak ramai sangat. Terlampau ramai itu yang jadi saya bersalah. Nak guna hipokrit tu boleh tapi dia punya ramai tu sungguh kuat.
Jadi Memalukan lah. memang memalukan. Jadi itulah saya Hmm. rasa uh, orang kata orang bukan Muslim ni dah jadi tak seteruk orang munafik ni. Betul, Walaupun betul. kita Dia patut betul. berjaga-jaga dengan mereka ni, tetapi kita Hmm. dapati mereka taklah seteruk orang munafik. Dan orang munafik ni pula, kalau tak tahu lepas ni realize atau tidak. Macam kita pergi masjid, kita pergi surau, bila dengar ceramah-ceramah mereka ni, tak tahan telinga. Kerana apa yang dicakap itu tak ada bukti. Saya kadang-kadang terpanggil untuk sebut itakullah kuat-kuat. Itu pun dia pun tak boleh juga, tak ada efek kan dia pun. Jadi kalau nak ikutkan sepatutnya itu yang kata terpaksa je guna munafik tu. Kerana buktinya tak ada. Buktinya tak ada. Jadi bila bukti tak ada ni kita susah. Saya don't mind kalau ada bukti. Kadang saja je lepas je dengar ceramah tu saya pergi jumpa dengan dia. Apa bukti tuan guru ataupun tuan haji? Tahu dia pun kata ada judul. Jangan macam tu. Ini kita cakap dalam masjid. Allah jadi saksi ni. Ini bukannya kalau nak cakap kat tepi jalan ke, saya kata dekat apa nama kedai kopi ke, tak apa. Apa kata walaupun Allah tu ada tetapi tak terasa sangat. Ini dalam masjid, saya kata tempat kita berada Allah. Ada you cakap benda-benda macam ni, ya Allah. Saya kata saya takut ni. Ini apa orang kata. Tapi itulah, itu yang berlaku. Jadi terpaksa juga guna perkataan munafik, kata dia pun tak faham. Tak faham. Jadi itulah yang jadi dia perkataan itu. Saya masa nak mula-mula nak bentang ni, terfikir juga baik guna hipokrasi kot. Dia tak kuat, dia tak kuat sangat. Tapi bila dah fikir-fikir tengok zaman Rasulullah, memang Allah menggunakan perkataan munafik, jadi saya pun ikut guna munafik. Terima kasih Pak Nik kan remind kan perkara ni. Okey, Hakim. Ya, baik, terima kasih Pak Nik atas komentar dan tambahan. Baik. InsyaAllah ada lagi kah yang ingin tambah ataupun inginkan bertanyakan soalan daripada ruangan Facebook ataupun YouTube, ada ke? Kalau tiada, saya rasa mungkin kita boleh tangguhkan dululah untuk sesi pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di ruangan Zoom ataupun yang sedang menonton secara langsung di Facebook ataupun YouTube, Buat TV. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat pada malam ini, dan moga-moga kita dapat bersama-sama membangunkan negara madani kita ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tangguh dulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Isnin malam Selasa. Dan saya mewakili daripada Kluster Sains dan Pengenalan Panduan Malam BIM, mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.